الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى توان Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung muka surat 18 ni, Misbah Munir. Baris yang ke-10 daripada bawah. Itu ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah, kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menupang pada sifat. Tidak. Jadi masih lagi di dalam bahasa qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dah maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Ataupun kita kecek mudah, ada Allah Ta'ala cara-cara sendiri, cara-cara diri dia, cara-cara yang layak bagi Allah Ta'ala. Dalam umum barahnya sebut qiyamuhu ta'ala binafsih ay la yahtaju ilal mahallin wala muqassis. Jadi telah lepas dia bicara pada kita, kalau kata Allah Ta'ala, baik mana dalil kita kata Allah Ta'ala ni ada dengan cara-cara diri. Dulu dia kata, sikit kita sambung. Dia kata kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, maksud kata tidak ada cara ketuhanan lah, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ni hak kita kata la yahtaju ilal mukhassis. Kalau Tuhan berhajat kepada orang yang menjadikan dia, lawan bagi la yahtaju ilal mukhassis tadi, dengan bahasanya Tuhan berkehendak pada orang yang buat dia, nescaya adalah ia Allah Ta'ala baru. Sebab apa baru? Sebab dah perlu orang lain je buat. Tentu dah baru. Maksudnya dulunya tak ada, sekarang baru ada. Maka iaitu baru di Allah Ta'ala tu mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Tu ya tukar semua tu. Ni kena ingat semua. Kerana telah tetap sedianya Allah Ta'ala. Bapa kata mustahil? Kata Tuhan ni memerlukan ada orang je buat dia Tuhan ni jadi baru. Kerana telah tetap ilah dianya. Alasan kita kata mustahil baru Allah Ta'ala tu kerana telah tetap sedianya Allah. Kita mengaji dulu, kata Tuhan tu bersifat dengan kidam, dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Mana dalil yang nyata? Iaitu kalau Tuhan tidak bersifat kidam, jadi dur dan tasalsul. Nak ingat molek. Atau berkehendak kepada suatu zat. Ni hak yang kedua. Atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Mana yang kedua kita kata la yahtaju ilal mahal, tak berkehendak kepada mahal. Mahal di sini dengan makna zat. Dengan makna Tuhan tu bukan sifat.
Jadi kalau kata Tuhan tu berkehendak pada zat yang hendak ada ia Allah di zat itu, maksud kata Tuhan memerlukan kepada zat lain, maka dinamakan dia Allah waktu tersebut sifat lah. Sebab menupai pada sesuatu tu sifat. Apa dah tak ada sifat? Maqama bi ghairi tak ilah, alhamdulillah. Maka dinamakan dia sifat. Yakni Allah itu kena kepada sifat lah. Kalau kata Tuhan tu berkehendak menupai pada sesuatu benda, maqama bi ghairi, tentu dia sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, kalau kita takdir, dan jikalau ni fardu takdir, kita kata buat takdir lah kata Tuhan ni sifat guna, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Apa? Sebab sifat ia tak bersifat. Mana sifat ma'ani? Seperti kudrat, iradat yang lagi akan disebut. Seperti kita sebut contoh pedah. Pedah bukan duduk di merah, merah pun tidak duduk di pedah, tapi kedua-duanya berada pada lada. Merah dan pedah tu kedua-duanya orang panggil apa? Sifat ma'ani. Merah didapat oleh panca indera pelihat, pedah didapat oleh panca indera pekecak. Ni adapun kecil besar dia tu dia panggil sifat salbiyah. Salbiyah pada lada, kecil besar panjang. Itu apa yang salbiyah. Apa dia salbiyah? Salbiyah difaham dengan menafikan sesuatu benda hak tidak layak pada zat tadi. Jadi kalau dia kecil, menafikan besar. Itu salbiyah. Salbiyah kita ngaji dah bab Tuhan ke. Salbiyah ni ialah kita faham melalui lawanan. Contoh kata kekal Allah Ta'ala, maka salbiyah tu kita faham dengan tidak binasa. Gitu salbiyah. Seperti kudrat, iradat yang lagi akan datang disebut insya-Allah. Dan sambungnya situlah hari ni ya. Dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah. Mana kaunuhu tu lah. Kalau Tuhan tu sifat, tentu Tuhan tak bersifat juga dengan sifat maknawiyah. Kerana apa? Ilah dia. Kaedahnya tetap dah, orang panggil kaedah qat'i. Kaedah qat'i ni tak nak lawan. Bahawasanya sifat tidak boleh menupai pada sifat. Ni dia orang panggil apa ni? Dia panggil kaedah aqliyah qat'iyah, dia panggil. Kaedah akal hak bahasa qat'i, hak putus. Tak ada orang pun akal bangkit kaedah ni. Mana boleh sifat menupai pada sifat. Orang ada akal lah, orang gila je nak kira lah. Kalau orang ada akal, dia akal dia tu boleh mikir, dia faham reti dengan hukum akal dia, dia tak lawan dah sifat ni, dengan kaedah ni. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah, kalau Tuhan tu tak bersifat dengan ma'ani dan maknawiyah pun tak juga, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Bapa kata tak menjadikan makhluk ni? Kerana Tuhan nak menjadikan makhluk ni, Tuhan hak bersepakat dengan sifat kudrah, Tuhan bersepakat dengan iradah. Dan Tuhan tadi tu dia tu mestilah keadaan dia tu yang kudrah, keadaan dia tu iradah. Kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran lah. Jadi kalau dia tu tak ada ma'ani, dia tak ada maknawiyah. Sebab apa tak ada ma'ani dan maknawiyah? Sebab dia sifat. Kalau kita kata dia sifat saat ni lah, dia tak akan ada sifat ma'ani dan maknawiyah. Lepas tu kalau dia tak ada, hak membawa hak natijah besarnya, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Tidak menjadi, ini tak boleh menjadikan. Dan makhluk ini pun tidak ada. Jadi bila Tuhan tak boleh nak buat makhluk, maka tentulah makhluk tak boleh ada. Bapa kata makhluk tak boleh ada? Sebab alasan, kalau tanya bapa makhluk boleh ada, sebab makhluk ni baru kena jadi. Jadi bila kita menafikan hak menjadi itu Tuhan Khalik tadi, maka turut ternafilah yang kena jadi. Kaedah dia, bila kita menafikan yang menjadi, maka ternafi jugalah benda yang dikena jadi. Makhluk tadi tentu tak akan ada. Mana boleh ada cokoh-cokoh, tak ada orang je buat. Dan makhluk ini pun tidak ada, yakni tak boleh ada. Maka
tidak ada makhluk ni batilun, satu benda yang bohong. Pada kata apa? Bohong pahit. Tak. Bahasa Kelantan panggil apa nipu bangah. Kau apa bahasa Kelantan? Nipu bangah. Bahasa Kelantan ada rasa pun nipu bangah. Kalau hok pada kata bohong pahit. Maka batal. Bohong pahit ni benda ni. Maksud kata mana boleh makhluk ni tak ada. Apa? Kerana ilahnya makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Ia panggil apa? Musyahadah. Dengan penyaksian mata kita dah tengok makhluk ni ada. Tiba-tiba ada kata makhluk ni tak ada. Kita kata gini, gila kau apa ni? Makhluk duk cokok-cokok ada kata makhluk ni tak ada. Tu ya panggil duk makan fano. Duk balas dah sahur tu. Nak ni buat kira ke tasawuf hakikat dengan kita hok duk syariat ni. Dia memang tak serupa. Tak. Lepas tu dia salah kau. Tak salah moga duk makan fano dia. Cuma buat mari kau orang ramai-ramai ni gak. Dia jadi fitnah. Jadi fitnah gitu. Oleh kerana tu kita kena faham kedudukan hok mana hok jadi kata sesat dan sebagainya tu. Ya orang fanuk ni syurga dengan aku tak ada beza. Ya ada syurga dengan aku tak ada beza. Sebab kita kata apa nama ni baik buruk tak ada beza. Sebab ia duk dihakkan khaliq. Ia tak nampak kepada makhluk ni. Ia tu yang mari kata mafil jubati illallah gapo tu. Tak makom fanuk dia panggil. Kau fanak gini tak duduk mengajar benar. Tak duduk mengajar rawa benar. Dia kena ikut tahap dia juga, duduk di tahap dia. Orang-orang hak tahap dia faham lah. Dia tak boleh nak buka ke umum sangatlah, dia jadi fitnah benar gitu. Tak kata salah. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Mana boleh kita kata tak ada. Kecuali orang fanuk tu. Orang fanuk tu man amila bima alima atau hal lain. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadan jasada. Duduk situ. Man arafa nafsah, siapa dia yang mengenal diri dia. Mana? Asal kita ni tak ada, kembali pada tak ada. Duduk main ada tak ada. Ada ni pun majaz saja, pinjaman saja, bukan ada yang hakiki kita ni. Ada man arafa nafsa. Man arafa nafsahu, siapa dia yang mengenalkan diri dia, faqad arafa rabbah, maka dia mengenalkan Tuhan dia. Dia kenal hak ada betul-betulnya Tuhan je lah. Dianya tak ada. Ada pun orang panggil kau dah pinjamin nama ada, hakikat bukan ada juga. Mana? Itu dalil jelas dari Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan menciptakan kamu dan tiap-tiap apa kamu buat Tuhan berlaku. Tu orang panggil atas akidah, atas syariat. Enggak kita nisbah ke kita, tak ada masalah. Baik, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadan jasada. Bila dia kenal Tuhan dia, hancur binasa diri dia. Dia tak nampak diri dia lah. Dia tak nampak kata dia ni hak ada. Dia tak nampak dia hak makan. Dia tak nampak dia hak berjalan. Dia tak nampak dia hak melihat. Dia tak nampak kecuali Allah. Duk makan tu. Akidah hak zahir ni pun baru nak boleh. Tak. Nya dak lawa orang besar tu. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Kalau begitu, Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Ceraklah kata tentu Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Tak. Sebab apa kita kena cerak Tuhan ni ada sifat ma'ani? Sebab ni makhluk tu ada. Tak. Sebab makhluk tak boleh ada kecuali Tuhan saat ni bersifat ma'ani. Tuhan nak bersifat ma'ani, dia tidak tentu tidak sifat. Kalau sifat tak bersifat ma'ani. Maka cerak bila kata makhluk ni ada, cerak. Yakinlah kita Tuhan ni bersifat dengan sifat ma'ani, kudrat iradat dan maknawiyah. Kerana Tuhan kita itu zat, bukannya sifat. Tuhan kita tu maqama binafsih. Benda zat hok berdiri sendiri, bukan jenis menupai pada hak lain.
maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Bila dah cerap begitu, yakin dah begitu, maka kita pun yakinlah kata zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Tu cara mudah nak terjemah tu. Kalau tanya qiyamuhu ta'ala binafsih, apa maksud dia? Ada cara-cara diri. Kalau kita kata berdiri dengan sendiri, nak jadi waham lah kalau terjemah seperti-seperti. Tak nak jadi waham, nak jadi kesamaran apa. Tu duduk, lepas tu naik, cokoh tanpa ada batu. Nak jadi waham. Jadi kalau kita terjemah dengan kata qiyamuhu binafsih kau apa ni guna? Ada dengan cara dia. Cara ketuhan ni. Mudah kan nak faham kita? Kalau kita ada dengan cara kita. Cara mana? Cara kita cara makhluk. Menupil pada tepat. Tak masuk katanya bertepak, memelukkan orang je buat. Nama lagi makhluk. Sesalah situ. Itulah mana? Sudah kerja. Itulah kata zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Garis molek situ ni. Ujung sekali tak deh. Zat Tuhan itu ada cara-cara diri itu. Ambil garis situ, tulislah rokong 2 ko, alif ko, ba ko, ko, b ko, tulis situ. Patut itulah, ambil rujuk situ. Itulah yakni zat Tuhan tu ada cara-cara diri. Tu cara dobik tu dia panggil. Kalau nak tulis sebutir-sebutir tak ngajar dobik tak pernah. Itulah apa itulah zat Tuhan itu ada cara diri. Nak kena tulis pula. Penuhlah buku. Penuh buku tu. So kalau hak jenis kitab kecil gini dan nak ngambar, kalau kitab besar nak buat dobik gitu ya. Nak tulis sebutir-sebutir ya. Memang kena tinggal. Itulah pengakuan yang betul, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Fatir ayat 15. Artinya, wahai manusia, ni harfun nida, ya ayyuhan nas, Tuhan suruh kita, antumul fuqara, kamu sekalian itu yang berkehendak kepada Allah. Apa maksud berkehendak? Yakni dengan makna tak terlepas. Tapi sekarang ni kita bukan tak terlepas di Tuhan, tak terlepas di duit. Tak terlepas di dunia. Kita ni mari serah, pada hakikatnya kita terlepas di Tuhan, tapi kita mari serah kata kita ni terlepas dengan duit. Kalau tak ada duit tak boleh gimana kita. Tu nak hilang guna kan benda tu diri kita. Kalau hok demo duduk kita duk sahabat pun duk main orang duk cara ko duit sokmo ni. Lagu mana kita nak mikir kata terlepas pada duit. Bila-bila kita tak saing demo hok duduk minat dengan duit, duk cara ko duit lupa je. Kalau bicara tekan duit bukan duit. Seminit sekali duit. Duit. Kalau kita tak saing ni orang gitu pun, benda duit tu mari dah di kita. Yalah dak. Kalau kita saing orang gitu, bahkan sekeliling kita orang gitu berlaku. Tak ada seorang pun mari nasihat ke kita. Kita ni tak lepas ke Tuhan. Tak ada orang main nasihat gitu. Kau jauh jawabnya. Kena duk pondok jawab. Duk pondok. Kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah Ta'ala. Apa maksud berkehendak? Yakni dengan maksud tak lepas daripada Allah. Nyawanya, makan, minum, sihat, tu badan dan sebagainya. Dan bermula Allah Ta'ala, wallahu, dan bermula Allah Ta'ala itu takdir sendirilah. Huwal ghaniyyu. Bermula Allah Ta'ala, iyalah. Khabar tu. Yang kaya, ghaniyyu. Yang kaya maksudnya yang terlepas, yang tak berhajat. Ghaning dengan kaya di sini dengan maksud kata terkaya. Kalau nak pasal makna dengan kaya sebab Tuhan memilih akal alam ni tak kena. Dia kata Tuhan kaya sebab Tuhan memilih akal alam. Kalau gitu boleh kita kata Tuhan miskin. Apa miskin dah? Dah bila kiamat tak ada milik gapo ke? Semua binasa, hancur binasa. Tuhan miskin gitu. Tu kata ghaning, kaya di sini dengan makna terkaya. Terkaya Tuhan. Ia panggil ghaniyuan. Kalau ghaniyubi itu jenis berhajat.
kaya dengan harta. Kalau Tuhan ni terkaya daripada makhluk. Dia panggil ghaniyun dengan ghaniyun bi. Hak kaya makhluk ni panggil ghaniyun bi. Ni makhluk kaya dengan harta bersepakai. Allah Ta'ala ghaniyun anil mal. Jadi kaya makhluk ni, kalau ghaniyun bi ni dia panggil kaya makhluk ni sebenarnya berhajat, bukan terlepas. Ni kaya makhluk ni dengan maksud berhajat, bukan terlepas. Maksudnya kan, kalau dia kata seorang tu kaya, apa maksud kaya? Orang banyak harta. Maksudnya gimana? Dia tak lepas daripada banyak harta baru jadi kaya. Kalau dia ni tak ada harta, dia kaya ke tak? Tak. Jadi kaya makhluk tu hakikat dengan kemiskinan sebenarnya. Hakikat dengan kelemahan. Bukan hakikat kaya tu dengan makna kau terlepas dia, kau hebat dia. Tak. Kau berhajat. Kau kaya, kau berhajat pada makhluk, pada harta saat ni. Sebabnya kalau harta tu berkurang, kau kurang kaya dia. Baik. Jadi kaya makhluk tu kaya dengan makna berhajat, bukan terlepas. Kaya tu dengan maksud terlepas. Lagi terpuji dikehendaki kaya itu yang lepas. Terpahamlah, kaya maksud terkaya lah tu. Dikehendaki kaya itu pada ayat huwal ghaniyu itu yang lepas. Apa lepas? Yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Maka nyatalah daripada ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi hak ni lah hak kita nak ambil pada sini, yakin bahawasanya Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, huraian sifat yang keenam. Keenam ni bukan dengan makna sifat tu datang pada Allah Ta'ala tu kali keenam. Bukan kata mari wujud dulu baru tu hakidai, baru bakok. Bukan begitu. Tanah mulai itu. Bukan dengan makna sifat ini datang pada Allah pada kali yang keenam. Bukan begitu. Laisa murad. Az-zahir laisa murad. Bukan zahir murad situ dak. Bahkan semua sifat Allah Ta'ala tu qadim sekaliannya. Lepas tu katanya keenam. Dan yang keenam di sini ialah tertib zikri, yakni tertib pada sebutan. Kita dah. Yang keenam di sini maksudnya tertib pada mudah sebut. Anda kan nak kecek sifat tu sempurna, banyak sangat. Kalau kita tahu hak 20 ni, hak wajib kita ikut ni saja. Nak sebut sekali, boleh ke? Tak boleh. Nak sebut sekali kau anda tetap ada hak awal, ada hak akhir, kita akan sebut. Sedangkan semua benda tu ada sedia, bukan ada tertib. Itu yang pertama ni, ada sebutnya kena tu dengan tertib. Yang keduanya supaya mudah kita nak bahas. Mudah kita nak membahas ke perbahasan tadi. Kalau awak mari sekali belaka, susah kita nak bahas. Kita bahas susah mereh. Huraian sifat yang keenam wahdaniyah, artinya keesaan Allah Ta'ala. Wajib pada syarak undang-undang agama lah pula. Pula dengan makna juga atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Tiap-tiap tu reti kata fardu ain. Atas tu menunjukkan kata tekanan. Ni mengetahui, poskala lah mengetahui kena belajar. Mana dalil al-ilmu, Nabi SAW sebut al-ilmu bita'allum. Ilmu saat ni tu mari dengan cara belajar. Nabi SAW pun mari Sayyidina Jibril mari dah ajar. Jadi di Nabi SAW tu hak sempurna dah tu, maksud dah tu. Tuhan nak didik kata ada guru mari mengajar. Kalau kita ambil ilmu dengan tidak cara berguru, tidak jalannya daripada Nabi SAW. Serta mengaku di situ mengetahui dan mengaku benda yang berlainan. Putus, pula mengaku dia putus tu tak semua orang mengaku tu putus. Ada mengaku tak siapa pada putus. Dalam hatinya, maksudnya zahir tak dikira.
Hak pentingnya pada hati dia. Kalau dia mengaku pada zahir tapi dalam hati tak mengaku kasih Allah, dia panggil munafik pada akidah. Mengaku apa? Akan maf'ul dianya. Akan nak tulis maf'ul gak mifo begitu je lah. Ni akan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada zatnya, zat Allah, dan pada sifatnya, dan ni apa pada satu pada zat. Takdirkan tentu sungguh Allah Ta'ala itu satu pada sifatnya, tak payah sebutlah zat tu, dan pada af'alnya begitu juga. Baik. Sekarang ni makhluk ni ramai. Kita kata Tuhan tu satu pada perbuatan. Lepas tu mana kata perbuatan Tuhan tu satu? Lepas tu mana makhluk ramai? Orang-orang soal. Buat muskil. Jalla kau Tuhan ni satu pada perbuatan. Kita kata jalla wahdaniyah fi zat, fi sifat, fi af'al ada. Lepas tu apa yang makhluk ni ramai? Kalau satu pada perbuatan, so lah makhluk dah. Itu jawab kadang-kadang. Jadi kita jawab kata makhluk ni ramai tak menafikan wahdaniyah pada af'al. Kenapa? Kerana satu pada af'al ialah semua makhluk itu hanya Allah Ta'ala jua yang buat. Itu maksud kata satu pada af'al tadi. Tuhan saja buat. Ya supaya gapo dia guna kita buat rupuk gapo sabit ke bersifat dengan mengerak, memotong ke rupuk sana. Baik. Ia sabit tu sah, perbuatannya pun perbuatan sah lah. Nak memotong ke rupuk sana. Cuma rupuk hoto-poto tu banyak. Tu orang panggil kesal daripada perbuatan yang satu. Gitu. Bukan kata dah hak ni Tuhan buat, hak ni pun Tuhan buat, hak ni pun Tuhan buat. Jadi banyak perbuatan. Tidak. Satu juga pada perbuatan. Tu maksud satu pada perbuatan sini. Jadi yang keliru lah situ, takut ada orang timbul muskil. Lama kita pun jolo juga. Jolo juga saja. Bagi jolo semua kita. Orang ngaji tak boleh nak main jolo. Orang ngaji dia kena ada prinsip dia sendiri. Ada prinsip tu kita sendiri nak kena faham, baru kita boleh jelas kat orang. Kalau kita tak faham, kita tak jelas, lagu mana kita nak menjelaskan pada orang. Sedekah bagi ni bagi pada ain. Boleh fikir. Bagi ni bagi pada ain. Saya tak jelas lah benda ni. Bagi ni bagi pada ain, orang lain kena ramai tahu-tahu belakang. Kalau kita hok bahagia mengaji dari bidang agama dah, kita pun tak faham, dia tak jelas di kita. Lagu mana nak melepaskan orang lain, fardu ain atas orang lain tu. Hok tak mengaji tak kira lah. Hok orang awal hok tak mengaji tak kira. Hok awal nak mengaji dah, orang awam yang nak mengaji dah ni, kita tak nak berjelas molek ke dia. Nyanyolah. Tu kata kena menekuni. Orang mengaji dalam bidang ni sangat-sangat penting menekuni. Sebab itulah Allah Ta'ala teguh daripada orang-orang beriman ni semua pergi jual. Bahkan tu suruh kena ada satu golongan hok mendalami ke agama. Sebab bagi agama ni bukan boleh sehari dua tak. Dia makan bulan, makan tahun. Dia kena masuk tu lama. Sebab tu ulama dulu menikah umur berapa? 40 tahun. Umur 40 golek-golek kata. Baru balik Mekah. Kita 40 tahun ni ada cucu dah. Ada cucu dah kali gak. Dan tidak berbilang-bilang firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Itu dalil satu Allah Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 163. Artinya, dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Satu pada apa? Pada zat, sifat dan af'al. Kalau kita tak ingat ayat ni, kalau orang tanya kita mana dalil Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad. Dalil budak kecil boleh tu. Tapi boleh budak kecil boleh pun. Kalau orang tanya begitu, tak nak jawab juga berkalinya. Dia tak mari telitah ke guana Allah alam lah. Dia tak memahami tah maksud katanya gitulah kan ni. Ada kelah kau ayat.
Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu, maka satu itulah dikatakan wahdaniyah, artinya keesaan tidak berbilang-bilang. Agak ada kelah. Qala al-musannif, dan makna satu pada zat itu mana ni? Wa ilahukum ilahu wahid, artinya dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Maka satu itulah dikatakan wahdaniyah, artinya keesaan, tidak berbilai-bilai. Tidak berbilai-bilai panggil apa? Lazim pada kata satu. Lazim pada kata satu, tidak berbilai-bilai. Dan makna satu pada zat itu ialah zat Allah Ta'ala tidak bersusun. Itu maksud kata satu pada zat. Tidak bersusun daripada beberapa zat yang orang panggil apa ni? Kam muttasil. Tak biasa lagi. Tak biasa lagi nampak tu. Dan makna satu pada zat itu ialah zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun daripada beberapa zat, beberapa juzuk-juzuk bilangan yang boleh dibilangkan dengan sekurang-kurang bilangan, dengan bahawa boleh dikerak. Ni dia kalau benda tu besar, dia boleh kita kerak. Ada ke lah? Kalau kerak tinggi dah. Ya nah. Kalau dia tak tinggi dah. Tak apa sahabat. Nak meja ni ke? Tak apa. Boleh tak tinggi. Ya. Apa kita habis ni? Apa kau meja ni?